Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah pertemukan kita pada malam ini, di mana kita dah masuk pada peringkat yang terakhir pada bulan Syaban, dan insya-Allah dalam beberapa hari lagi kita akan berpuasa Ramadan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meringatkan kita tentangnya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan itu satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan pada umatnya puasa sepanjang hari. Kemudian pada waktu malam bangun beribadah, tetapi hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan seperti mana siang hari untuk berpuasa. Hanya pada awal-awal dulu seseorang itu wajib juga untuk beribadah malam. Tapi Rasulullah SAW khawatir umatnya tidak mampu untuk melakukannya, kerana sepanjang siang hari mereka telah berpuasa. Jadi malam itu mungkin sesuai untuk istirahat, paling kurang solat fardu isya setelah daripada solat fardu maghrib. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan sehingga ibadah malam pada malam-malam Ramadan sunnah. Walaupun begitu, kita melihat baginda Rasulullah SAW dalam menghadapi Ramadan itu sendiri, kerana hendaklah kita ketahui bahawasanya yang paling faham agama baginda Rasulullah SAW, dan yang paling sempurna amal baginda Rasulullah SAW, sehingga dah kata ulama akidah kita, apa saja yang dilakukan oleh Rasul pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil amalan Nabi ditolak oleh Allah, tidak. Jadi duduk bangun Rasulullah adalah ibadah. Walaupun Rasulullah SAW juga manusia, Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi berbicara, Nabi diam, Nabi memandang, Nabi pejam mata. Itu semua adalah ibadah, kerana keadaan Rasulullah sentiasa dalam zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan hati Nabi tidak pernah tidur sama sekali. Walaupun pada waktu malam ada kalanya Nabi pun tidur, hanya pada mata, tidak pada hati dia. Jadi oleh kerana itulah uswatun hasanah yang terbaik adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, hendaklah kita ketahui dalam Islam pecah dua bahagian. Yang pertama pada usul, yang kedua adalah pada furu'iyah, furu'nya. Seperti mana contoh ibadah solat. Telah kita ketahui bahawasanya solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 5 kali sehari semalam, dan ijma'an telah disepakati. Hanya saja barang siapa yang nak menambah, maka tambahan itu di sudut syariatul Islam disebut sebagai nafilah, amalan tambahan, tetapi tidak menjadikan tambahan itu satu perkara yang wajib juga, jadi 6, jadi 7, bahkan sampai berapa jumlah dia, tetap 5 juga. Bahkan seseorang itu tidak diperintah untuk solat isyak 2-3 kali, solat subuh 2-3 kali, cukup 1 kali. Itu usul dalam agama. Kemudian Rasulullah SAW melihat keadaan umat dia. Nabi melihat kemampuan mereka, Nabi melihat ketakwaan mereka, Nabi melihat hati mereka, jiwa mereka melalui pandangan ma'rifah yang Allah beri pada dia,
baginda Rasulullah SAW. Sebab satu-satu amal yang dilakukan oleh Nabi, Nabi perlu memandang atas umat dia. Sebab umat itu diperintah ikut dan amal dengan apa yang dilakukan Nabi. Itu yang perlu kita ketahui. Tetapi Rasulullah diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat satu amal ibadah. Akan tetapi Rasulullah pasti melihat keadaan umat yang terlebih dahulu mampu atau tidak untuk mencontohi ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah Nabi. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa sepanjangnya hari. Sehingga malam pun Nabi berpuasa. Tidak. Nabi kita berpuasa pada sepanjang siang juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga solat malam, tetapi tidaklah sepanjang malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga baca Quran, tapi tidaklah lidahnya sentiasa baca Quran. Nabi juga zikrullah, tetapi tidaklah lidahnya terus berzikrullah tanpa dia berbicara dengan umatnya, para sahabat, menyampaikan pesan. Tidaklah sampai Rasulullah tidak berdakwah langsung. Tidak. Makna menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya itu semua kerana adanya kemampuan bagi umatnya untuk mengikut dia. Itu usul tu. Itu usul. Dari sudutnya furu'nya adalah kembali atas umat. Seperti mana contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, bulan Ramadan, luar bulan Ramadan, ibadah malam Nabi kalau dikaitkan pengkhususan pada solat malam sekadar 8 rakaat, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan itu hadis sahih Bukhari. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malamnya Nabi sama ada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan sekadar 8 rakaat. Itu usul sunnah solat malam. Tetapi di sudut furu'iyah kembali balik atas umat. Bila menjadi furu'iyah makna cabang-cabang dalam agama, dia akan menjadi beragama. Dia tak jadi pada usul agama. Itu yang perlu kita ketahui. Di sudut akidah, agama beragama. Jadi puasa Ramadan itu dalam agama. Dalam agama. Tetapi apabila kita berpuasa, kita nak baca Quran, kita nak solat sunat, kita nak sedekah, itu amalan beragama. Mengapa agaknya? Kerana kalau sekiranya kita tidak melakukannya, kita tidak baca Quran pada bulan Ramadan, kita tidak sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghina kita, tidak mencela kita, tidak juga memasukkan kita dan lu diazab dalam neraka. Kerana amalan itu sunnah. Kerana itu amalan beragama. Tetapi yang menyebabkan seseorang itu mendapat dosa dan juga sesaat apabila meninggalkan usul, bila meninggalkan puasa Ramadan. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi usul solat malam itu ada dalam agama, tetapi Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar diringankan. Lalu ringanlah menjadi untuk umat, disebabkan dulu solat malam itu adalah fardu. Solat 5 kali sehari semalam telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para sahabat masih terus melakukannya, melaksanakannya, sampailah mereka hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah mohon kepada Allah agar dimudahkan, diringankan. Akhirnya jadi sunat saja solat malam. Apa maksudnya? Solat malam itu solat yang pertama yang difardukan oleh Allah kepada umat Islam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya. Kemudian seperti mana yang telah kita pelajari tentang Isra' wal Mi'raj, pada malam Mi'raj Allah memfardukan solat 5 kali. Asalnya 50. Hikmah 50 tidak lain melainkan Rasulullah SAW pasti akan minta kurang, kerana boleh minta kurangnya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala perintah 50. Jadi seperti mana juga dalam agama, solat malam itu fardu dan wajib.
Ibadah malam pada setiap malamnya Ramadan itu wajib kerana dia adalah agama. Tapi hatta Rasulullah dia memandang atas umatnya, khawatir ada yang meninggalkannya. Bila meninggalkannya, maka wujud dengan sesaan. Hukumnya adalah dosa besar sebab meninggalkan kefarduan, kewajiban. Seperti mana tinggal solat 5 kali sehari semalam, ke hukumnya dosa besar. Lalu apabila meninggalkan solat malam, maka hukumnya dosa besar. Lalu Allah perkenankan, dan hukumnya sunnah. Bila jadi sunnah, dia tidak menjadi juga beragama. Dia sunnah adalah agama. Okey, selesai. Kita kena faham yang ni, agar kita melihat Islam ini bukan agama yang memberatkan kita untuk beramal, bahkan adalah untuk memudahkan bagi kita untuk beramal. Kerana yang perintah kita beramal adalah Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Kita ambil contohlah, contoh sesama kita. Orang yang bijak apabila dia berbicara 2-3 patah perkataan, kita pun dengar bagus dah, sebab dia orang bijak yang berbicara. Tak sama seperti mana orang yang tak tahu nak berbicara. Kan berbeza. Orang yang tahu bila dia berbicara lain daripada orang yang tak tahu, tapi dia nak berbicara. Begitu. Seperti mana contoh, dia itu pakai enjin. Jadi jangan ditanya dia bagaimana nak siangnya ikan, bagaimana nak repairnya tayar motor, sebab dia pakai perkaranya bab situ je, keahliannya begitu. Seperti mana juga kalau sekiranya ustaz tu tahu ilmu fiqah, maka jangan ditanya ilmu-ilmu yang lain, sebab kepakarannya mungkin dalam ilmu fiqah. Tanyalah ustaz pada keahliannya. Sebab bukan semua ustaz boleh jawab. Dia dulu ambil ijazah dia bab syari'iyatul islamiyah, lalu kita tanya bab tafsir, bab i'rab, bab nahwu, bab saraf, bab balaghah, bab ayat itu apa maksud, asbabun nuzul. Dia kata minta maaf, saya dulu ambil fiqah je, saya tak ambil tafsir. Lalu kita kena ilmunya, mengambilnya daripada ahlinya. Ini gurunya guru tafsir, maka dia akan bagi tahu kepada kita kaedahnya begitu. Jadi pada usulnya dah menjadi sunnah. Okey, asalnya wajib. Bila jadinya sunnah, maka dia menjadi ringan. Di situ kita melihat itu agama. Lalu pergilah beragama. Bila menjadi beragama, maka perkara yang sunnah tadi terlibat buat kita. Terpulang tak kita nak buat berapa rakaat sekalipun, kerana itu amalan beragama. Terpulang. Seperti mana contoh, mungkin seseorang itu mampu solat malam dia 2 rakaat, terpulang baginya, itu amalan beragama. Selesai. Sebab dia disunatkan saja. Jadi jangan mencela, jangan menghina orang yang solat malam sekadar 2 rakaat. Mungkin dia datang solat tarawih, habis 2, dia pun celur. Itu makna dia pun balik. Memang cepat sangat kau balik, aku mampu 2 rakaat. Ya. Dan jangan mencelanya kemungkinan 2 rakaatnya bila Allah Subhanahu Wa Taala terima, dah selesai dah. Penerimaan itu dah selesai bagi dia. Selesai. Kerana apa? Kerana dia solat 2 rakaat, dia tidak mencela orang, dia tak marah orang, dia bersangka baik dengan orang. Amalan 2 rakaat itu besar buat dia daripada orang yang banyaknya rakaat. Apa ni baru 4 rakaat dah balik. Apa ni, apa tu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tak memandang, kerana dia telah memandang dirinya dengan kudrah, mampu untuk solat sampai 20 rakaat, 23 rakaat. Ada orang sampai 100 rakaat. Bila seseorang itu beribadah, lalu dia memandang kemampuan atas dia, maka Allah tidak mahu melihat dia lagi. Sebab kemampuan kudrah milik Allah, bukan milik kita. Lalu kita beribadah banyak-banyak rakaat ni untuk apa? Kerana kita ni malu dengan Allah, kita ni banyak salah. Lalu inilah kita ambil peluang untuk bersama Allah pada malam itu. Diri kita dengan Allah. Cuma secara jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu apabila beribadah nak cari kekuatan, cari jamaah. Wa iyyakum fil kufur wa iyyakum furqah, dan jangan pula kamu nak jadi orang beragama, faham agama tapi cara sendiri-sendiri, pecah-pecah. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh kerana itulah Sayyidina Umar dia faham dalam hal ini. Sayyidina Umar dia faham.
Sebab zaman Rasulullah solat 8 rakaat. Pada zamannya Abu Bakar Siddiq pun solat malam, cuma tak ada imamnya, semua solat sendiri-sendiri. Tapi malam Ramadan di masjid Rasulullah, di masjid Kufah, di masjid Basrah, di masjid di Mekah, di mana ada para sahabat yang masih hidup, mereka ajar untuk solat malam, tapi sendiri-sendiri je. Sayyidina Abu Bakar itu berada di Madinah, dia pun ajar. Sebab Rasulullah pun dulu waktu hidup pun Nabi ajar untuk solat malam, iktikaf di masjid. Lalu Abu Bakar Siddiq tidak mengubah apa-apa. Kerana apa? Kerananya melihat kemampuan keadaan pada ketika itu lebih pada da'watul Islamiyah. Walaupun 8 rakaat yang mereka solat tidak ubah seperti mana 8 rakaatnya solat Nabi. Apa maksudnya? Lama, dirinya lama, panjang bacaannya. Sebab ada para sahabat Rasulullah yang mempunyai pengalaman solat 8 rakaat dengan Nabi. Nabi tak suruh ikut Nabi untuk solat bersama dengan dia, tetapi Nabi mengajar bahawasanya solat tidak ada masalah kalau dia nak berjamaah. Itu tidak ada masalah sebab para sahabat tengok Nabi solat, dia pun masuk solat dengan Nabi. Abdullah bin Abbas kadang-kadang dia duduk di rumah Maimunah. Maimunah itu ibu saudara dia. Itu isteri Rasulullah. Bahkan tidur sekali waktu tu dia kecil. Dia tidur di mana kaki Rasul dengan Maimunah, hujung situ, bawah situ. Lalu dia tengok Rasulullah bangun solat malam, dia pun ambil wuduk, pergi ke sebelah Nabi, sebelah kiri. Dia tak kata, "Ya Rasul, aku nak jadi makmum." Tidak. Lalu Rasulullah SAW pun memegang kepalanya daripada bahagian kiri. Nabi pun menolak pergi ke kanan. Ini apa? Ini agama. Ini agama. Kerana apa? Kerana Rasulullah apabila melakukannya, ini sebahagian agama, maka jangan kita nak buat cara sendirilah. Kecuali atas darurah ataupun tak ada ruang nak solat belah kanan, lelaki tak boleh nak duduk, nak berdiri situ, dia boleh lelaki tak berdiri lah. Darurah. Lalu Rasulullah mengubahnya. Lalu solat apa yang dilakukan Rasul malam itu? Solat malam Abdullah bin Abbas pun ikut selesai. Lalu ada sahabat Rasulullah yang lain pun sama ikut. Ini Rasulullah, hada Rasulullah. Pergi, lalu pergi sebelah Nabi, Allahu Akbar, nak ikut Nabi. Lepas tu mari sahabat yang lain pun Allahu Akbar. Akhirnya buat saf. Jadi sahabat ni ada pengalaman lah, cerita lah 8 rakaat yang Nabi buat tu, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Lalu dia mengatakan bahawasanya pada rakaat yang pertama setelah suratul Fatihah, Nabi membaca suratul Baqarah. Walaupun mungkin tidak keseluruhan ayat, lebih 280 ayat, tapi Rasulullah baca ratusan ayat suratul Baqarah. Kemudian pula rakaat yang kedua Rasulullah baca surah Ali Imran dan juga surah An-Nisa. Walaupun mungkin tak keseluruhan ayat dalam Ali Imran dan juga An-Nisa, tapi ratusan ayat juga. Sebab surah Ali Imran tu 200 ayat. Kalau Nabi tak baca semua pun dah lebih 100 ayat dah. Mungkin ketika itu seluruh pada surah Al-Baqarah belum turun, seluruh pada surah Ali Imran, surah An-Nisa tak turun semua lagi, disebabkan ada ayat yang terakhir turun dalam surah Al-Baqarah sebelum Nabi wafat. Oh gitu. Mana tak seluruh lagi. Lalu katanya itulah solat dengan Rasulullah SAW pada 2 rakaat yang pertama. Ada lagi berapa rakaat? 8 rakaat. Sehinggalah sahabat Rasulullah ambil pengalaman lagi, itu di luar bulan Ramadan. Dia ambil pengalaman solat dalam bulan Ramadan. Sehingga seorang sahabat mengatakan, kami hampir-hampir risau, ketakutan, khawatir tak sempat nak sahur, kerana Rasulullah mempanjangkan solat sampai waktu sahur. Apa maksudnya? Maknanya mereka tengok ke langit, ini tak jauh lepas ni fajar sadiq nanti, maknanya masuk subuh. Waktu tu sesuai untuk sahur. Ya, Rasulullah sahur bukan makan berat-berat. Ujung-ujung sebelum nak masuknya waktu subuh tu, Rasulullah pun makan, minum, sahur. Lalu sahabat Rasulullah ni rasa
risau mengapa nak balik rumah tu. Jadi poinnya apa? Poinnya inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq 8 rakaat pada zaman dia. Itu yang dia tak ubah. Kerana apa? Kentalnya, kuatnya iman para sahabat pada ketika itu yang masih hidup. Abu Bakar tidak mengubahnya. Kerana apa? Itu solat 8 rakaat para sahabat yang masih hidup dengan para tabi'in yang ambil ilmu daripada para sahabat. Itu pasal orang tanya, mengapa Abu Bakar tak ubah? 8 rakaat dibiarnya. Umar pula ubah, tambah sampai 20. Jadi jawapannya adalah kerana itu. Lalu pada zaman Sayyidina Umar, banyak sahabat Rasulullah yang wafat. Jadi yang ada tu tabi'in. Lalu dia diterabiah oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar pun tengok mereka melakukan 8 rakaat tetapi tidak sama seperti mana 8 rakaat Abu Bakar bahkan pada zaman Rasulullah. Maknanya kejap-kejap habis. Umar pun tengok datang masjid. Macam kita datang masjid solat malam cukup 8 rakaat, lebih kurang 20 minit, setengah jam, balik rumah. Ini tak berlaku pada zaman Abu Bakar dan juga Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar pun minta seluruh para sahabat di Madinah yang masih hidup kumpul. Dia waktu itu khalifah kan. Aku nak bermusyawarah dengan kamu dengan satu musyawarah yang penting. Tapi tindakan Sayyidina Umar, dia tidak mengatakan iman, amal dah makin kurang. Dia tak sebut begitu. Sebab Rasulullah menterbiah perkara ini sunat saja. Walaupun dia solat 8 rakaat 5 minit, nak buat macam mana, tu dia punya karamah. Kan saudara kita ke Indonesia tu 20 rakaat 7 minit je. Mufti wilayah kata jangan ikut, tak sah. Ulama-ulama tasawuf kata sah, ikut mereka, bukan ikut kita. Kita tak tahu keadaan mereka solat laju gitu. Lalu Sayyidina Umar bermusyawarah dan dia tak mengambil keputusan atas peribadi. Dia tanya, bersama kita adanya Zaid bin Thabit, Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab, semua penghafal Quran yang hebat-hebat. Nabi kata kalau nak baca Quran, ambil pada lidah mereka, ambil pada mereka. Lalu para sahabat setuju, ya Umar, tidak ada masalah, buatlah apa. Lalu Sayyidina Umar pun minta Zaid bin Thabit malam ni, malam esok Tamim Ad-Dari, malam esok Ubay bin Ka'ab ataupun berselang-selang 20 rakaat baca panjang, tapi lepas 4 rakaat lihat. Jadi ibadah tu jadi lama. Dan Sayyidina Umar pun tengok keadaan. Dalam satu riwayat yang lain, Sayyidina Umar perintah para sahabat yang jadi imam buat 8 dulu. Riwayat yang lain, betul, Sayyidina Umar tengok orang tak ada masalah buat 8. Imam pun baca panjang pun tak ada masalah. Sebab itulah khalifah. Maknanya dia benar-benar melihat atas sunnah. Sebab sunnah yang saya sebut awal tadi muqaddimah, Rasulullah SAW Allah perintah buat satu amal ibadah tapi dia sunnah. Tapi Rasulullah SAW perlu memandang walaupun sunnah tapi lihat pada umat dia. Nanti Rasulullah SAW tidak ada masalah Nabi nak solat berapa puluh rakaat, tak ada masalah. Rasulullah tak solat sepanjang malam, tak ada masalah. Rasul dia mempunyai kekuatan tu. Tapi masalah bagi umat, lalu umat akan melihat, mengikut Rasul ni berat, mengikut Rasul ni penat. Rasulullah tidak mahu gitu. Sebab Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala dia mahu kamu mudah dalam agama, tidak mahu kamu susah-susah. Maknanya sederhana saja. Alaikum bil qasdi. Nabi kata kamu buat sederhana. Rasa seronok, rasa riak. Kerana kamu buat yang ringan-ringan yang mudah, pahalanya sangat besar. Mana ada dalam dunia ni buat kerja ringan-ringan, gaji pun besar-besar? Mana nak ada? Awak kerja apa? Kerja saya satu hari hanya sekadar 3 minit. Gaji sebulan 40,000. 3 minit je. Tu pun tak payah masuk office, online je. 3 minit je satu hari kerja saya.
Ringannya kita kata ringan sebab 3 minit tu duduk dalam selesai. 3 minit lagi pendek pada waktu solat. Gaji 40,000. Lalu kita tanya sebenarnya jawatan apa? Oh, jawatan saya ni menteri lah. Oh gitu. Oh, menteri. Habis yang lain-lain yang berjam-jam itu allowance. Kerja betul 3 minit je. Lalu Rasulullah melihat keadaan umat. Umar pun ada fikrah demikian. Pada zaman Abu Bakar Siddiq dia tak mengubah sebab mereka dah membangun dengan jiwa mereka pada zaman Nabi. Jadi Umar tak berani, Abu Bakar tak berani nak ubah apa-apa. Sebab keadaan solat malam mereka dah sama macam solat pada zaman Rasulullah. Cuma zamannya Sayyidina Umar ada perubahan sebab orang makin ramai. Jadi Sayyidina Umar nak terbiah agak sedikit, banyaklah ibadah. Tidak ada masalah 8 rakaat itu lama macam 20 rakaat, tapi Sayyidina Umar melanjutkan sampai 20 rakaat kerana nak memanjangkan lagi ibadah malam. Contoh macam kita lah, kita buat 8 rakaat tapi kita boleh buat 1 jam. Masjid tu buat 20 rakaat setengah jam je. Jadi menang ibadahnya yang mana Nabi kata yang lama malam tu ibadah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ibadah malam yang mana paling utama? Yang lama ibadah malamnya. Maksudnya kalau orang tu solat 8 rakaat, kita 20 rakaat, tapi dia sampai sejam ada 8 rakaat, 2 jam 8 rakaat itu. Bahkan dekat masjid si Petaling tu solat 8 rakaat dia 5 juzuk. Sangat kalah lah kita masjid kita. Sebab apa? Kita nak baca 1 juzuk pun tak boleh, setengah juzuk pun tak boleh. Bahkan 1 muka surat bahagi 4 tu, bahagi 4 rakaat, itu pun orang kata tak boleh pendek lagi ke? Oh, betul. Sebab saya dah ada pengalaman gitu. Kita solat 1 rakaat setengah muka, 2 rakaat jadi 1 muka. Orang kata pendek lagi, kita pun pendek lah 2 rakaat, bukan 4 rakaat 1 muka. Ustaz panjang lah. Oi, kita nak buat macam mana ni? Sebab apa? Iman tu dah makin kurang. Hati dah dimasuki dengan duniawi kan. Dia dah tak kuat lah. Hubbud dunya tu dah masuk dalam hati. Hubbul akhirah tu dah kurang dah. Dia mana boleh sama-sama banyak. Lalu Sayyidina Umar pun melihat boleh dah ni. Ya Ubay malam ni lanjutkan sebanyak 10 rakaat. Dia tak turun 20. Hadis. Lepas tu pula Zaid bin Thabit jadi imam. Ya Zaid malam ni lanjutkannya 20 rakaat. Buat sungguh. Lalu orang tak cakap apa. Sebab apa? Seronok. Dia bermula perlahan-perlahan kerana ada sunnah Rasulullah SAW. Bila selesai Sayyidina Umar pun tengok orang seronok buat ibadah malam tu. Macam malam raya dah. Setiap daripada malam-malam Ramadan macam malam raya, seronok. Lalu Sayyidina Umar pun bersyukur, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatul bid'ah hadha, sebaik-baik tambahan dalam agama ini dia. Ini furu'iyah, ini beragama. Apa maksudnya? Ini bid'ah sebab Nabi tak buat sampai 20. Jadi Sayyidina Umar kata sebaik-baik bid'ah ini yang aku buat. Tetapi orang hari ini memandang bid'ah yang dimasukkan adalah yang tercela. Kalau begitu tercelalah dengan apa yang dilakukan Umar. Lalu kata ulama, maksud nikmatul bid'ah adalah apa yang ditambah oleh Umar Al-Khattab, membahagiakan, memberi keseronokan ibadah pada orang pada zaman dia. Itu maksudnya. Mengapa agaknya? Kerana dia buat satu amalan yang baru agar hati ibadahnya orang pada zaman tu kembali macam zaman Rasulullah. Itulah cara dia khalifah. Itulah cara ad-dinul Islam dalam dakwatul Islamiyah. Itulah hakikat dia. Maksudnya apa? Sayyidina Umar tidak mahu orang hidup macam zaman dia. Dia sebagai khalifah, tapi dia nak bawa orang sama rasa macam zamannya Nabi balik. Tapi jumlah rakaat dah jadi 20. Tidak ada masalah pun kalau dia nak menguranginya balik.
Kerana apa? Itu adalah salah satu daripada fatwa yang dipersetujui oleh para sahabat. Tak apa ya Umar tambah sampai 20, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan sampai khalifahnya Umar bin Abdul Aziz, dia berfatwa kita tambah lagi sampai 36. Ada yang sampai 40, bahkan ada yang sampai 60 pun ada. Mengapa ada tambahan? Kerana masyarakat hari itu, pada zaman itu tak rasa berat, rasa seronok tu macam-macam. Macam seperti mana malamnya 1 Syawal, malam hari raya, seronok sebab mereka merasai halawah kemanisan. Itu pasal kalau sekiranya kita solat tu betul-betul rasa halawah, lepas tu habis dah. Lepas tu masuk witir, kita tanya, habis dah ke? Rasa seronok dah semayang malam ni. Halawah. Dia terasa macam kita solat di Masjidil Haram itu dah 20 rakaat, dah selesai ke? Aduh, kalau boleh imam Masjidil Haram tambah lagi 20 rakaat pun boleh lagi ni. Ada kekuatan. Sebab apa? Halawah, kemanisan tu dirasai. Jadi Sayyidina Umar dia menambah rakaat tidak lain agar nak halawah tu dirasai mereka macam zaman Rasulullah, walaupun dengan tambahan rakaat. Tambahan rakaat tak ada masalah dalam agama kerana dia beragama. Sebab dia amalan furu'iyah. Yang jadi masalah orang akhir zaman dia tak tahu ilmu yang disebutkan tadi pada usul dia, pada agama, pada beragama, padanya furu'iyah itu yang dia gaduh-gaduh tu. Dia tak tahu tujuannya Sayyidina Umar mengapa dia buat dengan jumlah demikian. Kalau sekiranya orang yang gaduh-gaduh tadi duduk pada zaman Sayyidina Umar, dia masih hidup, umur dia panjang lebih 1000 tahun sampai hari ini, dia akan jelaskan. Aku hidup satu zaman dengan Sayyidina Umar. Aku hidup dengan tarawih. Pada zaman Sayyidina Umar 20 rakaat, tambah lagi 3, 23 rakaat. Aku jelaskan kepada kamu mengapa agaknya sekian. Sehingga aku merasai seolah-olah aku bersama Rasulullah pada bulan Ramadan. Yang berbicara tabi'in, bukan sahabat Nabi. Jadi oleh kerana itulah kita istilah kita ni berdiam saja ataupun biar saja segala pada khilafiyah tadi. Gaduh 20, gaduh 8, gaduh ini bid'ah, tidak perlu. Sebab apa? Yang penting solat itu kekhusyukan adalah halawah. Bahkan ada juga ulama-ulama kita yang solat tarawih, solat malam 2 rakaat je. Ya ke? Ya, tapi dia selesai 30 juzuk Quran. Selesai. Lalu kan ulama kita berfatwa, Imam Abu Hanifah 20, Imam Syafi'i 20, Imam Malik itu 20, Imam Ahmad 20, Imam Malik tambah sampai 36. Kan ada fatwa ulama. Ya, fatwa itu adalah beragama dan bukan agama. Yang kamu nak marah apa pasal? Sebab bukan nak mengubah agama Islam. Apa maksudnya? Nabi solat 8, imam-imam kita fatwa 20. Adakah mengubahnya agama Islam? Tidak. Kalau tidak, apa kamu nak marah-marah bid'ah itu bid'ah ini? Kalau kamu faham. Jadi agama tidak boleh berubah walaupun dengan pertambahannya jumlah rakaat, kerana itu bukan solat fardu, itu solat sunat. Itu kaedah. Yang penting itu adalah benar-benar apabila dia solat malam, dia sedang solat, maka dia merasailah kelazatan dalam solat. Itu yang perlu dicari. Dan dia benar-benar merasai malam-malam Ramadan seperti mana malam itu qada. Kesungguhan itu yang perlu dirasai pada malam-malam Ramadan. Sebab setiap daripada malamnya Ramadan dan juga siangnya tidak sama seperti mana siang dan malam bulan yang lain. Disebabkan apa? Bulan yang lain itu berdasarkan daripada namanya Safar, seperti mana orang Arab suka nak pergi musafir bulan Safar. Jadi bila masuknya Ramadan, dia Ramadan. Ramadan maksudnya cuaca waktu itu panas. Bila masuknya panas, orang pun namakan bulan ini Ramadan. Maka jadilah Ramadan, Syahrul Ramadan. Masuk pada tasawuf. Lalu tasawuf kata bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa dengan amal-amal saleh.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salat, dan minta tolonglah dengan bis-sabri, sabar. Kata ulama dalam tafsir, maksud sabar tu ibadah puasa dan juga solat. Apa maksudnya? Ibadah puasa dan juga ibadahnya solat itu adalah wasilah untuk kita selamat di akhirat. Sebab wasta'inu maknanya hendaklah kamu cari jalan untuk kamu selamat di akhirat. Jalannya adalah puasa dan juga adalah solat. Sebab solat itu dikaitkan dengan ibadah khususiah kamu kepada Allah, yang menyebabkan kamu pasti mendapat rahmat daripada Allah. Ibadahnya puasa agar kamu mendapat jaminan daripada Allah, kamu dapat masuk melalui pintu Ar-Rayyan, pintu yang paling utama daripada banyak-banyak pintu di akhirat, untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-sabru minal iman, kesabaran termasuk iman, dan salat itu termasuk iman. Puasa Ramadan itu termasuk iman. Bila dicantumkan maka mendapatkan rahmat Allah, maka masuk syurga kerana rahmat dia. Itu ayat Quran, wasta'inu bis-sabri was-salat. Lalu khulasah dan kesimpulannya adalah hendaklah kita ketahui, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bawa kita sampai pada hujung Syaban, maka bersedia untuk kita dibawa oleh Allah masuk Ramadan. Jangan kita dengan kudrah kita mampu masuk Ramadan. Jangan. Hendaklah kita mengetahui Nabi mengajar kita, Allah yang memasukkan, menyampaikan kita dalam bulan Ramadan. Kerana doanya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam Ramadan. Mengapa agaknya? Sebab Rasulullah menyatakan bahawa ramai orang yang ada dalam bulan Ramadan tetapi tidak mendapat apa-apa ganjaran. Mengapa agaknya? Sebab dia bukan betul-betul dalam Ramadan. Madrasah dia, amalannya, ibadahnya Ramadan. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mabalighna Ramadan, maksud Allah yang bawa kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Lalu Allah yang memberi kekuatan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturkan zahir dan batin kita bergerak untuk beribadah pada bulan Ramadan. Apa maksudnya? Seperti mana satu jadual yang telah dijadualkan Allah kepada kita, bukan jadual kita, agar mudah kita bergerak. Seperti mana contoh, kalau orang itu tak tahu destinasi mana, jalan mana, susah dia akan bergerak. Tapi apabila telah tahu, dia mudah. Maka Allah yang menjadualkan buat kita apa yang perlu kita amal, lalu Allah menggerakkan jiwa kita untuk beramal, sehinggalah akhir daripada Ramadan itu sampai kita kembali pada Idul Fitri, kembali balik pada fitrah. Jadi hendaklah kita ketahui ini satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kita ke dalam bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.